Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, kita pada malam ni alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam bicara wakaf ilmi siri yang ke-9, dan malam ini alhamdulillah kita bertemu di malam hari yang mulia. Esok kita akan menyambut ataupun kita akan tiba sambutan hari Arafah, di mana hari yang walaupun kita tak dapat berwukuf, kita tak dapat pergi haji, tetapi hari Arafah pasti akan tiba dengan keberkatannya. Tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah, malam ini kita akan berbicara di wakaf ilmi ini dengan dua panel kita jemput khas malam ini, iaitu dua orang mewakili kaum ibu. Tak pernah lagi wakaf ilmi ini mengundang wanita kaum ibu, ustazah, untuk bersama dengan kita pada siri-siri sebelumnya. Dan malam ini kita bersama dengan Dr. Hafizah binti Mustaqim, dan kita juga bersama dengan Ustazah Wan Nur Azam Abdul Aziz. Mereka sudah berada bersama dengan kita. Alhamdulillah. Saya ingat tak dapat masuk dah tadi tu. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Saya punya komputer masalah sikit, tapi alhamdulillah guna handphone lah. InsyaAllah. Ya, okey. Okey, alhamdulillah. Ustazah ada tadi sekejap, hilang dah. Okay, tak apa. Tak apa, insya-Allah. Rabbuna tammim bi khair. Ini kita pun masalah sikit dengan ni. Adjust. Line. Tak apa. Line. Oh, line pakai desktop, pakai laptop tak boleh Itulah dia, mungkin ada masalah sedikit dengan ni, dia macam tak berapa, mungkin line dia lah yang tak berapa kuat rasanya. Itulah tadi tak keluar gambar, suara pun tak dengar. Sekarang okey, alhamdulillah. Sekarang okay, clear, gambar pun okey, ustazah pun dah masuk. Nah, okay, apa khabar ustazah? Assalamualaikum. Dua. Ustazah, dengar suara tak? Dengar suara? Suara ustazah tak dengar pula ni. Dr. Hafizah hilang. Hilang pula Dr. Hafizah. Ya tuan-tuan, malam ni kita akan berbicara dengan dua panel kita, iaitu Dr. Hafizah dan Ustazah Wan Nur Azam, yang akan mengupas
cerita tentang Idul Adha, tentang pengorbanan. Tajuk kita pun malam ni tentang pengorbanan, iaitu siapa yang perlu berkorban. Siapa perlu berkorban. Tajuk kita malam ni. Alhamdulillah, harap-harapnya dapat berjalan dengan lancar. Ustazah pula hilang, tinggal saya seorang. Ada letih macam malam ni, letih sikit. Mungkin sebab cuaca pun tidak berapa bagus. Cuaca di luar sana tak bagus lah, kurang bagus. Tapi apa-apa pun, kita tunggu sekejap. Di samping tu, sahabat-sahabat kita boleh share ke wall masing-masing, sebarkan, sebar-sebarkan supaya sahabat-sahabat kita yang lain dapat sama-sama mengikuti siaran kita ini. Saya tak pasti, saya pun nak tengok cek juga Facebook ni dapat ke tidak. Harap-harap dapatlah. Okey, lagi sekali. Alhamdulillah. Masuklah doktor. Alhamdulillah. Hilang-hilang ada sekejap ada, sekejap ada, kejap tak ada. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, biasalah line internet ni dia macam biskut. Kejap ada, kejap tak ada. Macam chips more. Okey, Ustazah pun ada sebentar tadi, lepas tu hilang balik dah. Dia tengah berusaha tu. Tak apa doktor, kita teruskan saja sambil-sambil kita tunggu Ustazah. Malam ni sebagaimana yang kita tahu, kita akan cerita tentang siapakah yang perlu berkorban. Siapa berkorban ni sebenarnya jawapan dah ada. Semua orang perlu berkorban. Perlu korban. Dan kita nak ambil sempena korban, perkataan korban tu sebenarnya sebab kita nak sambut hari raya korban. Kita nak sambut hari korban, iaitu korban yang pada asalnya ialah ibadah. Satu ibadah yang disyariatkan, iaitu menyembelih haiwan ternakan untuk kita makan dan kita sedekahkan kerana Allah. Maksudnya kita sembelih lillah, kerana Allah. Itu adalah korban. Tetapi makna korban ini kita luaskan kepada pengorbanan manusia, seorang manusia kepada kehidupan, kepada apa sajalah yang kita nak bincang malam ni. Kita nak cerita santai-santai saja malam ni tentang pengorbanan. Siapakah yang perlu berkorban? Tajuknya gitu. Tapi jawapannya dah ada, iaitu kita semua kena berkorban. Cumanya korban yang kita lakukan itu berbeza kerana status kita lah. Jadi saya kebetulan malam ni kita jemput kaum ibu, maka kita nak dengar pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang wanita dalam menjalani kehidupan ini. Saya juga akan cuba cari istilah pengorbanan seorang lelaki, pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang anak mungkin yang boleh kita panjang-panjangkan. Jadi doktor, kita nak saya tak sempat nak perkenalkan doktor, tapi saya rasa semua orang dah kenal siapa Dr. Hafizah. Jadi seorang pakar perubatan dan juga penceramah dan aktivis dalam politik, juga aktivis dalam dalam sosial dan sebagainya lah. Jadi doktor, saya nak serahkan kepada doktor untuk kita mulakan tentang cerita kita tentang korban ini. Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara moderator Ustaz Abdul Sattar dan seluruh pelayar FB kita pada malam ni, kita bertemu dalam satu persinggahan wakaf ini. Alhamdulillah. Comel benar nama yang
diletakkan atau dipilih untuk program Bual Bicara Santai pada malam ini. Ya. Dan Alhamdulillah kita bertemu menjelang pada masa yang begitu istimewa menjelang Aidul Adha yang juga kita biasa sebut sebagai Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji. Dan Alhamdulillah hari ini adalah hari Tarwiyah ya Ustaz. Ya, kalau Ya, hari Tarwiyah. diambil apa maksud Tarwiyah tu, memang setahun sekali ni bagi kita yang mungkin tak berapa fasih dalam bahasa Arab mencari-cari apa maksud Tarwiyah ini kan. Iaitu kalau diterjemahkan ya Ustaz, kalau betulkan saya kalau tak berapa tepat, dimaksudkan sebagai hari berfikir-fikir. Ya, hari Tarwiyah ini adalah hari merenung-renung. Diambil dinamakan kerana pada malamnya Nabi Allah Ibrahim mendapat mimpi. Ya, dia dapat mimpi menyembelih puteranya Nabi Ismail. Seharian baginda berfikir-fikir sama ada ia perintah Allah ataupun datang daripada iblis. Itu yang dinamakan hari Tarwiyah itu. Ya, iaitu diistilahkan sebagai bertanya-tanya itu juga diistilahkan sebagai yurawi. Ini daripada pembacaan saya. Jadi bila malam berikutnya Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sama, maka baginda meyakini ia datangnya daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari esok tu kita panggil Arafah. Ya, hari mengetahui. Hari betul dah, sungguh dah ni. Sungguh dah hari Arafah itu bermaksud pengetahuan atau mengetahui. Confirm. Jadi maka esok tu kita panggil hari Arafah lah ya. Hari Arafah. Confirm dah bahawa maknanya nak sebut kepada pendengar sekalian bagaimana sebenarnya besarnya detik-detik peristiwa yang kita sedang jalani. Dan peristiwa ini berlaku ribuan tahun yang lepas Ustaz. Dan kita bertahun-tahun, bersaban tahun berbincang atau melakukan. Kita buat sokmo ni tiap-tiap tahun. Maka moleklah untuk kita sebenarnya para pendengar sekalian dalam malam ini kita berhenti sekejap di wakaf ilmu ini. Saya membayangkan Ustaz duduk kat luar, ada wakaf, kita pun bertukar-tukar fikiran. Itu sebab saya suka konsepnya adalah konsep santai. Yang mana insya-Allah esok hari ini pun dah sebenarnya 10 hari-hari awal 10 Zulhijjah ini adalah hari-hari yang disebutkan untuk kita digalakkan. Ini hari terbaik ni sepanjang tahun. 10 hari inilah antara hari yang terbaik dan memang kita disunatkan, digalakkan sangat buat benda-benda amal-amal baik. Antaranya untuk hari ini esok adalah antaranya berpuasa. Berpuasa sunat yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa puasa hari Arafah menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah Ustaz, sayangnya Allah, dia tahu kita ni banyak dosa, kita ni banyak lemah, kita ni tak kuat. Maka diberikan kesempatan yang begitu cantik sekali. Jadi alhamdulillah malam ni ibu-ibu yang mendengarkan kita, bapa-bapa yang mendengarkan kita, mungkin malam ni kita boleh ingatkan semua ahli keluarga kita untuk kita nanti bangun sahur sama-sama dah Ustaz. Macam mana Allah tu dia tahu dah dosa kita setahun ni kan. Banyaknya lalai walaupun COVID mari ni untuk mengingatkan kita seluruh dunia untuk kembali kepada Allah, menjadi hamba yang munib, hamba yang bertaubat. Tapi ada juga lagi kita ni suruh semayang awal waktu masih lagi lalai contohnya. Jadi inilah peluang untuk kita menebus dosa kita yang lepas dan yang dosa yang akan datang tu juga. Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin berbalik kepada apa yang Ustaz tanyakan tadi, iaitu hari raya ni dipanggil juga hari raya korban kan. Korban tu bermaksud mendekat dengan siapa? Mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok pengorbanan ini dikaitkan juga akhirnya nanti kita melaksanakan lepas hari Arafah esok ni adalah hari yang kita disunatkan bukan sahaja berpuasa tetapi juga apa Ustaz? Berdoa kan. Saya bayangkan Ustaz, saya pergi haji ni tahun 2009 Ustaz. Saya ingat lagi naknya saya pergi haji ni sehingga sepanjang yang nak berbulan-bulan sebelum nak pergi tu saya ungkapkan labbaik Allahumma labbaik la syarika kala labbaik. Itu kita ni hamba kita menyahut panggilan Allah, kita menyahut panggilan dia ni dan kita datang Tak tahulah macam mana gambaran kesukaan kita tu apabila dapat dipanggil mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitullah.
Cuma 2 tahun ni kita memang ditarik balik nikmat tu Ustaz Ditarik balik nikmat itu untuk kita pergi menunaikan haji. Tahun ni hanya warga yang duduk dekat Saudi Arab saja yang boleh menunaikan haji kan. Jadi insya-Allah berbalik kepada Aidul Adha, berkorban ini, maka tidak adalah bagi saya simbol pengorbanan yang paling besar sekali, melainkan bagi saya lah, tadi Ustaz sebut dah, semua orang kena berkorban, tapi malam ni mungkin untuk pengetahuan kita sama-sama yang dah mendengar ini, maka pengorbanan yang ditunjukkan oleh keluarga Nabi Ibrahim ini adalah satu pengorbanan total seluruh keluarga Ustaz. Semua ada contoh-contoh. Manusia ni kan dia nak contoh. Dan kadang-kadang masa saya kecil dulu, kenapa kita ni ulang-ulang, bukan aja kita berselawat dan minta barakah untuk keluarga Nabi Muhammad. Itu jelas. Tetapi disebutkan juga 5 kali sehari ni dalam tahiyat Nabi akhir Ibrahim. tuan-tuan. Kita juga diminta untuk berselawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Rupa-rupanya kerana dalam itu ada kisah Hajar, ada kisah Nabi Ismail. Jadi mungkin saya berhenti dulu sini Ustaz. Lepas tu Ustaz celah, nanti saya ceritakan pula kan. Ni. Ustazah pun dah ada tu, alhamdulillah. Selamat datang kepada Ustazah. Saya lepas Ustazah sebut tu, saya boleh balik semula kongsi pula tentang kisah pengorbanan seorang wanita. Jadi insya-Allah kita serahkan balik kepada Ustaz. Okey, terima kasih ya Doktor. Sebenarnya kalau kita nak kupas tentang pengorbanan, tentang hari raya korban ini tak cukup dalam masa sejak ini. Cuma kita nak perangat-perangat apa yang kita dah tahu. Kita pun dah tahu belaka dah. Setiap tahun kita sambut sebagaimana yang disebut oleh doktor tadi, setiap tahun kita sambut dan hampir setiap tahun kita berkorban, kita lakukan amal ibadat korban itu. Dan perkataan korban itu betul sangat Ustaz doktor kata tadi ialah maksud daripada qaraba, iaitu qariba, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya apa saja kita gembelingkan tenaga kita gembelingkan pemikiran kita, tujuannya ialah untuk korbanan, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi saya dah ambil masa Ustazah tadi sebab dia lama masa Ustazah. Kita test suara dulu. Assalamualaikum. Macam tak bunyi je suara. Rasa mute tu kok. Mute. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Ini pengorbanan juga ni, pengorbanan. Ya, cabaran Cabaran. Okey. Kita boleh bagi selalu kepada Ustazah. Nak cerita, Ustazah cerita sikit tentang bila mari raya haji ni, kita panggil raya haji ataupun raya korban ini, Ustazah nak royak gapo kepada kita? Kalau bila kata raya haji, raya korban, gapo Ustazah nak royak kita? Silakan Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat dan sembelihlah binatang korban. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Sattar, Dr. Hafizah, sama-sama malam ni. Mau minta maaf banyak-banyak lah. Ni orang panggil cabaran dunia komunikasi. Tak mahir. Telefon apa masuk. Tak boleh nak join langsung. Nak join tu tak ada lagi. Saya kenal link dah tadi. Dia duduk loading. Lepas tu cuba sambung pula dengan laptop. Masya Allah. Ni cabaran-cabaran kita. Umur 50 lebih ni.
Benda-benda lagu ni maknanya Allah satu ujian jugalah untuk kita semua. Ya. Jadi alhamdulillah tadi mungkin Dr. Hafizah sentuh banyak dah berkenaan dengan istilah korban itu sendiri. Saya pun tak dengar sebab duk miss ni banyak nak masuk ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi juga peluang untuk sama pada malam ni. Dan setelah ujian-ujian kita lalu. Jadi kalau kita sentuh berkenaan dengan korban, ya Ustaz, kalau bahasa orang Hindustan ya, korbani. Korbani. Maknanya kalau kita pergi kepada istilah mana sekalipun, istilah bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, kita gunakan yang sama. Korban, semua guna korban. Jadi kita hadap ni insya-Allah kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang untuk kita bersama-sama berada di dalam 10 Zulhijjah. Iaitulah hari raya Aidil Adha. Insya-Allah kita akan bersama-sama menempuh dia, kita akan bersama-sama meraihkan dia lusa lah. Esok 9 Zulhijjah dan lusa 10 Zulhijjah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita katakan dari segi pengorbanan, mana semua orang terlibat dengan korban Ustaz semua orang terlibat dengan korban. Sama ada daripada ibu bapa kepada anak-anak, daripada anak kepada ibu bapa, daripada suami kepada isteri, daripada isteri kepada suami, daripada kawan-kawan, semua terlibat dengan pengorbanan. Semua nak korban. Kalau lagu Piramli dulu, bukan nak nyanyi, ni nak sebut sini kata sikit je. Dia kata berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Hak ni dia kait, dia relate dengan kalau bahasa Kelantan kata gewe lah. Tak? Korban apa saja. Berkasih untuk kekasih. Untuk gewe. Kalau orang utara yang marka. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Jadi kita nak sentuh di sini dengan ayat daripada suratul Kausar Ambo baca tadi, dan begitu jugalah dengan seni kata lagu ni. Seni kata lagu. Sebenarnya seni kata lagu ni walaupun kita nampak benda tu terlalu simple, tapi mengandungi satu pengertian yang amat besar. Satu pengertian yang amat hebat sebenarnya. Kita di sini, apa yang Ambo nak sentuh di sini, kita berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, bukan untuk manusia sebenarnya Ustaz. Betul tak? Bukan untuk manusia. Betul. Kita korban apa saja semata-mata kerana Allah. Korban apa saja harta kita, sebab esok Allah SWT akan beli balik daripada kita. Allah Ta'ala akan beli semuanya. Amalan kita, pahala kita, harta kita. Apa sekalipun yang kita laksanakan, apa sekalipun ibadah yang kita laksanakan masa kita hidup learning, Allah Ta'ala akan beli balik. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu nilai pengorbanan kita. Kita korban kepada Allah semata-mata untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai pengorbanan kita. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuai dengan Ustazah, kita nak berhenti situ dulu sebentar. Kita nak masuk kepada apa ni? Kita nak pergi dalam sikit lagi. Kita dah faham, kita dah tahu pengorbanan itu ialah sebenarnya macam Ustazah kata bukan untuk kita, bukan untuk gapo-gapo, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sebagaimana kita tengok contoh pengorbanan
satu keluarga yang disebut oleh Dr. Hafizah tadi, iaitu keluarga Nabi Ibrahim bersama Ya. dengan Hajar, bersama dengan isteri dia seorang lagi, Sarah, walaupun tidak popular sangat dalam cerita ni. Dan anaknya Ismail, dia melambangkan kepada 3-4 generasi. Satu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, melambangkan kepada pemimpin, pengorbanan seorang pemimpin, pemimpin keluarga, pemimpin negara, pemimpin apa sajalah, dan lelaki. Nah, seorang ayah, pengorbanannya. Bila mari kata doktor kata hari tarwiyah tadi, hari dia tengah mikir, ya kau mimpi nak sembelih anak ni, ya kau gana dah. Akhirnya confirm pada hari Arafah itu bahawa ini adalah perintah Allah, maka dia royakkan anak dia Ismail. Ismail juga berkorban diri dia, rela mati, rela disembelih oleh ayahnya tanpa ada Sebenarnya boleh Nabi Ibrahim kalulah mari perintah daripada Allah, dia minta, dia excuse. Dia minta minta pengecualian, kau ringankan sikit kau. Saya ni nabi Tuhan. Kalau dia kata ya Allah, aku ni nabi, musuh aku dakwah orang buat baik gini-gini data-data, musuh aku bunuh anak aku sendiri. Logik ke? Ya Allah, beri perintah lain lah. Maknanya Allah boleh, Nabi Ibrahim boleh kata gitu, tapi Nabi Ibrahim langsung tak komplain. Kalau ini perintah Allah, perintahmu ya Allah, aku akan laksanakan. Royakkan anak dia, Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail patutnya kalau kita ni lah, Allah ayah kan Nabi. Tak, suruh sembelih orang lain lah, apa nak suruh sembelih anak dirinya. Tak okay, ayah tak boleh pergi becah-becah nego sikit lah, nego dengan Allah. Allah apa nama ni? Ayah ke Khalilullah. Oh, teman rapat kepada Allah. Tak boleh. Tak ada. Ismail kata, kalau ini perintah Allah, maka lakukanlah. Dan satajinuni insya-Allah minas sabirin. Mu akan tengok aku ni di kalangan orang-orang yang sabar. Aku boleh, tak ada masalah. Hajar lagilah seorang ibu yang begitu seksa payahnya nak jaga Ibrahim, nak jaga Ismail. Bila saja beranak lahir, dibawa oleh Nabi Ibrahim, perintah Allah juga, gitok di tengah pada pasir, tak ada apa sekara, pohon kayu sepokok pun tak ada, tinggal gitu je. Lepas tu klik tinggal Nabi Ibrahim dah, tinggal anaknya dengan Ismail, Hajar dengan Ismail. Tak komplain ke apa, sebab dia tahu itu adalah perintah Allah. Balik anak dah besar, balik nak sembelih anak dia. Tak, itu satu maknanya pengorbanan yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Saya nak pergi kepada Dr. Panjai pula, moderator kecek ni. Nak pergi kepada doktor cerita tentang pengorbanan ibu tu. Seorang ibu tu, saya kalau kita mikir cara logiknya, iya kau Hajar ni. Lagu mana Hajar ni, dan apa dia nak melambangkan, nak beri pengajaran kepada ibu-ibu yang ada learning. Silakan doktor. Sound tak ada, sound. Mute. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada kisah Hajar di keluarga yang, bagi saya keluarga yang Allah buat sempurna. Ada belaka untuk kita ambil contoh lah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Jadi dalam keadaan ini kita boleh lihat bagaimana Hajar ni yang begitu taat kepada perintah Allah SWT nombor 1 tu. Dan kalau kita tengok bagaimana kisah dia bermula tadi Ustaz kata, daripada start dia dibawa ke dalam keluarga Nabi Ibrahim ini. Yang mana kisah menyebutkan bahawa dia ni adalah sebenarnya seorang puteri raja yang kemudiannya ia ditawan, dia punya kaum tu, puak dia tu ditawan oleh raja ni, dan kemudian akhirnya raja ni memberikan dia sebagai satu hadiah kepada Nabi Ibrahim. Jadi bila dia datang kepada keluarga Nabi Ibrahim, dia orang ni memang tak ada anak kan. Sarah dan Nabi Ibrahim diuji pada usia lanjut, tak dapat anak lagi. Jadi pengorbanan seorang wanita yang bernama Sarah yang mengizinkan suaminya mengambil Hajar ni sebagai seorang isteri. Itu pun dia bagi saya juga satu pengorbanan yang bukan kecil. Sampai ke akhir zaman
ini masih lagi menjadi satu ujian besar ya bagi seorang wanita. Tak apa, itu bukan isunya pada hari ini. Tapi saya nak sebutkan dia bermula daripada situ, pengorbanan emosi yang bukan sedikit. Jadi bila Nabi Ismail lahir, boleh bayang tak seorang isteri yang mungkin pertama yang berasa mungkin sedikit cemburu sebab Hajar ini, itu kisahlah di sebaliknya ni kita berfikir demikian. Maka Allah perintahkan ya, ini semua gerak-geri ataupun perancangan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi Ibrahim membawa Hajar ke satu lembah gersang bersama anak yang sedang menyusu. Dan riwayatlah ada yang mengatakan bahawa apabila mahu ditinggalkan itu, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kalau kita gak abai apa tinggal kita ni, tempat tak ada orang. Dan dikatakan bahawa dia bertanya berulang-ulang. Dan apabila Nabi Ibrahim tidak menjawab, ini kecerdikan ibu-ibu sekalian. Kalau kita tanya tok lelaki tok jawab tu kena mikir. Dan akhirnya dia kita menjawab kena sendiri. Kita kena mikir apa tak jawab. Ya, dan akhirnya dia berfikir, dia berkatakan bahawa atau dia bertanya, adakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab pendek, ya. Maka kecerdasan seorang yang beriman dengan keimanan yang tinggi ini mengatakan bahawa kalau ini perintah Allah, ya aku yakin bahawa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini satu keyakinan yang amat luar biasa, Ustaz. Ya, terutama kita diuji ketika ini dengan pelbagai-bagai. Antara yang mendapat kesan pada pandemik COVID-19 adalah wanita. Dengan PDPR, dengan macam-macam. Jadi kalau kita tidak ada kebergantungan bahawa insya-Allah Allah itu meletakkan ya kullu ma qaddarallahu khair. Segala apa yang Allah takdirkan untuk kita itu adalah baik. Jadi ketika itu ya, saya juga nak menyebutkan di sini peranan kedua-duanya. Ya, peranan bukan aja isteri tetapi juga seorang suami bernama Nabi Ibrahim. Ya, dia tak tinggal bodoh gitu. Ya, bagi saya lah, ya ada tinggal juga makanan kan. Yang penting adalah tinggal dengan doa. Tinggal bahawa aku titipkan ya apa yang Nabi Ibrahim doa. Ini ada dalam surah Ibrahim ayat 37. Nanti Ustaz boleh bacakan dia punya tu. Tapi ya Rab, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rab, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Dia titipkan apa tu Ustaz? Ya, maka jadikanlah ya hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. So ini adalah keyakinan yang luar biasa Ustaz. Ya, peranan juga di sini bagi saya bukan saja kita mengatakan tentang peranan wanita tetapi peranan orang lelaki hari ini yang mahu kita gugah. Saya bila cakap pasal ini Ustaz, kita tidak bersifat apologetik. Tapi saya nak memberikan kekuatan pada wanita, separuh daripada dunia ini adalah wanita. Dan mereka melahirkan separuh yang lain. Kalau hari ini ada lahirnya lelaki-lelaki yang mungkin tidak terdidik dengan baik, maka mereka menjadi yang tidak bertanggungjawab, tak apa. Tapi yang pasti kita nak didik wanita dan juga lelaki hari ini supaya insya-Allah akan lahir lelaki-lelaki yang bertanggungjawab, ya. Juga lahir daripada rahim-rahim wanita sebagaimana lahirnya ya Nabi Ismail daripada Hajar. Ustaz boleh bayang tak ya, ditinggal kat situ, siapa yang besarkan Nabi Ismail? Memang betul Nabi Ibrahim balik sokmo ke? Balik sokmo mendirikan Kaabah, balik sokmo nak peristiwa nak sembelih tu. Apa ni doktor dia tak balik. Dia bila dia tinggalkan 5 tahun lepas tu baru dia balik. Jadi itu poin saya. Maknanya kesabaran seorang ibu mendidik anaknya. Dan in fact dalam peristiwa tersebut ya, bila dah ditinggalkan tak ada bekalan tu Ustaz, sikit lagi ni adalah bagaimana kecerdasan seorang Hajar ni, dia dah cari kan, dia pergi daripada Safa ke Marwah 7 kali berulang-ulang. Jauh tu Ustaz, berapa kilometer Ustaz? 3 kilometer kan? Bukan macam lah ni, hak mudah kita naik, turun naik tu. Dulu tak ada gersang kan. Jadi cerdiknya Hajar, dia letak anak dia. Dia tidak kepong anak dia tu pergi mari-mari tu. Dia punya cerdas tu, dia letak anak dia pergi cari air. Pergi sana 7 kali tak jumpa kan. Dan bila dia dah berusaha 7 kali tu, ni poinnya puan-puan sekalian. Kita kena tunjuk juga usaha kita. Macam juga kisah Maryam, bagaimana dia berusaha, dia pegang umbi korma tu kan.
maka luruhlah. Padahal kurma ni macam pokok kelapa, mana boleh kita goyang benda tu jatuh. Kocok. Tapi Kocok kita tak kocok jatuh, takkan buah. jatuh, tapi perbuatan itu, usaha itu Allah nak tengok. Maka akhirnya berbunyi zam-zam zam-zam. Keluarlah air zam-zam yang dia punya keberkatan sampai sekarang berbilion-bilion liter Ustaz keluar. Macam mana tu? Tapi saya nak point bahawa kecerdasan Hajar sekali lagi. Bila keluar air itu, ulama meriwayatkan historian menyebutkan bahawa dia kumpul air itu Ustaz. Bayangkan kalau Hajar tak kumpul air itu, dia menjadi sungai Ustaz. Ini ialah maknanya ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kecerdasan seorang Hajar. Saya nak point kat sini kepada puan-puan dan tuan-tuan sekalian adalah pengorbanan itu bukan pengorbanan bodoh-bodoh gitu. Pengorbanan ini adalah berdasarkan dengan tadi 5 perkara Ustaz. Pendek je ni, iaitu yang pertama jasad kena kuat. Nak boleh ke turun naik tu ingat kena kuat ke tak? Jadi zaman Maknanya COVID kena ni jadi seorang ibu yang kuat. Yes, dia tak boleh lemah. Kedua, emosi dia, kecerdasan emosi tadi kita nampak banyaknya, dia tak boleh lemah. Dan kecerdasan emosi ini berkait dengan kecerdasan rohani, spiritual tadi. Hubungan yang rapat dengan Allah. Dan zaman hari ini dia mesti dikapuh dua juga dengan kecerdasan intelek. Jangan cepat percaya benda dalam WhatsApp. Itu yang akan menjadikan kita stres. Banyak cari ilmu, jangan cari berita. Dan yang akhirnya kita juga ibu-ibu untuk menjadi efektif berkorban ni kita kena gaul dengan rakyat. Kita kena gaul dengan ramai-ramai ni supaya kita boleh mempengaruhi minda rakyat. Khusus untuk Kelantan, ramai 50% kita punya rakyat ni adalah wanita. Jadi kalaulah yang mendengar ini boleh mendidik wanita, boleh menjadi wanita yang terdidik, mempengaruhi masyarakat, saya pasti kita akan menjadi masyarakat yang lebih menghayati pengorbanan di hari raya Aidil Adha ini. Buah duku depan pintu cukup dulu setakat itu. Panjang lebar. Saya tak tahu nak stop mana sebenarnya. Bila doktor cakap tu, saya tak tahu nak stop mana. Okey. Jadi saya biarkan sampai habis. Kata biar puas hati. Jadi itulah pengorbanan yang perlu ada kepada seorang ibu dan juga tadi kepada seorang ayah. Begitu juga kepada seorang anak, iaitu dia merangkumi remaja, anak-anak remaja. Ismail ini merangkumi anak-anak muda. Maknanya bukanlah nanti tua baru nak korban, nak berkorban apa saja ni, kena berkorban, anak-anak pun berkorban juga. Kena cari jalan lagu mana untuk nak mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalulah tiga-tiga generasi ni, generasi lelaki, generasi orang-orang pemimpin lelaki, generasi ibu-ibu, generasi anak-anak, semuanya berkorban, saya rasa amai dunia ni. Tapi apa yang berlaku tidak gitulah. Dan ada soalan kita ni, ada soalan daripada sahabat kita, dia tanya lagu mana nak korban kalau tak ada harta. Dia berkorban ni, tadi ustazah kata tu berkorban apa saja, tidak semestinya harta. Jadi ustazah boleh respon tak soalan ni? Dia kata, ustazah nampak tak soalan dia? Dia kata apa ni? Cuba ustazah respon sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan ni, macam mana kita nak berkorban sedangkan kita tak ada harta? Dia korban di sini bukan tertentu kepada harta. Bukan tertentu kepada harta. Tadi Ambo baca tadi, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan beli daripada orang mukmin itu apa dia? Jiwa mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka, kekuatan mereka. Nak kita ni nak tak semestinya ada harta ni. Tunggu, aku bukan orang kaya pun nak korban kot mana? Bukan semestinya ada harta. Katalah kita ada sikit, nak buat juga. Nak korban juga. Tak semestinya kita korban hari raya haji. Korbanlah bila-bila masa. Sekalipun niat kita korban lillahi ta'ala. Nak bagi kau budak. Jadi juga sedekah kita tu lillahi ta'ala.
Bagi kau budak-budak kecil berapa riyal aja. Tak? Kita orang tak mampu, kita tak ada. Buat sekadar yang kita mampu. Tu kata nak nilai dari segi harta, dari segi jiwa. Semua orang boleh korban jiwa. Kalau betul-betul dia yakin dengan pembalasan daripada Allah SWT, dengan kuasa Allah SWT, Ustaz, siapa-siapa pun boleh korban jiwa kita. Nak ibadat, semua orang boleh laksanakan ibadat. Dan kita khususkan apa sekalipun yang kita laksanakan, tak kira lah sama ada kita buat dengan sesama kita ataupun ibadat khusus dengan Allah SWT. Niat macam keluarga Nabi Ibrahim ni, demo ni terlalu kekuatan keimanan mereka terlalu kuat, terlalu utuh. Kita tak nampak dah takut ke manusia, tak nampak dah gerung, tak nampak dah macam Dr. Hafizah sebut tadi, nak tinggal lagu mana ni, memang ada dalam hati sebagai manusia biasa. Sebab tu Nabi Ibrahim bila Siti Hajar tanya 3 kali, dia senyap. Dia senyap, dia jalan pun dia tak paling ke isteri dia, dia tak paling ke anak dia. Sebab apa? Sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, anak tengah merah-merah dan isteri dia duduk dalam pantang lagi, Ustaz. Orang tengah nak manja, Ustaz. Kalau hamba lah, dok, kita baru-baru anak merah ni, kalau tu lelaki buat kongsi-kongsi nak nyopah serah. Dok. Kita berasa, ya Allah, buat apa begini kat aku? Kita sendiri dah. Tapi nak banyak mesti ajar Nabi Ibrahim, naluri sebagai seorang bapa tu ada Nabi Ibrahim ni. Sebab tu dia duduk senyap, tak kecek. Duduk senyap, tak kecek. Tak ada kata, bebe nak pergi tu duduk kecek dengan Siti Hajar ke apa tak? Senyap. Sampailah Siti Hajar tanya 3 kali. Dia paling pakai tu barulah Siti Hajar tanya, adakah ini arahan Allah? Ya. Ya, ini arahan Allah. Kalau begitu kan, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan akulah, kata Siti Hajar. Sebegitu yakinnya demoning kepada Allah. Jadi iktibar kepada kita semua, Ustaz. Dan sebagai menjawab soalan ni, buatlah apa sekalipun, korbanlah apa sekalipun dengan satu keyakinan bahawasanya kita ni akan semakin rapat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala akan beli balik hasil daripada apa yang kita korbankan ni dengan balasannya syurga. Hak kita dah kejar-kejar belaka, insya-Allah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah. Cantik. Bermakna berkorban ini tidaklah semestinya dengan harta benda. Kita duk nampak ke harta benda je. Ibrahim, Ismail, Hajar, tak ada pun korban harta benda, tak ada gapo pun. Bukan mereka mengorbankan harta mereka saja. Tak, mana tak ada pun dalam cerita ni, tak ada pun kata korban harta, tapi mereka korbankan yang itulah yang kita cerita tadi dah. Maknanya keimanan mereka. Keimanan mereka kepada Allah, itulah yang menjadi mereka, menyebabkan mereka buat apa saja, taat patuh apa saja yang diperintahkan. Kita nak balik kepada, terima kasih Ustazah, kita nak balik pula kepada doktor. Ada soalan ni, tapi dia soalan ni macam berat sikit. Tapi saya nak ubah sikit soalan ni. Dalam kita dalam keadaan elon ni, dalam keadaan pandemik ini, apa sebenarnya yang kita perlu korbankan? Kalaulah kita, macam saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang ketua keluarga, saya sebagai seorang ayah, saya seorang pemimpin, tidaklah pemimpin negara, tapi pemimpin kepada adalah orang yang di bawah saya. Jadi apa sebenarnya yang saya perlu korban di dalam keadaan sekarang ni, doktor? Kalau boleh sikit respon. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Menjawab soalan daripada Ustaz tadi, rasa saya lah antara benda yang terbesar adalah kita kena korbankan keselesaan dan kebiasaan kita. Ya. Itu yang paling besar, yang setiap orang dia kena korban. Dia tak boleh, setakat ini kita tak tahu bila kita boleh balik semula macam dulu-dulu. Ya. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahawa sebagaimana yang kita baca surah Al-Mulk itu yang menyebutkan bahawa Allah jadikan siang dan malam ini adalah untuk hidup dan mati. Allah menjadikan hidup dan mati adalah untuk
menguji Ujian. untuk melihat siapakah antara kita yang terbaik, ahsanu amala. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya ujian itu adalah setakat ini, kehidupan ini seluruhnya adalah untuk melihat siapa yang paling baik amalan dia. Dan amalan sewaktu pandemik ini adalah kita memang keluar daripada kebiasaan kita menghadapi norma baru, ya, Ya. dengan penuh ketaatan, ya Ustaz. Ambo tengok memang hari ini contohnya ada pressure yang mengatakan bahawa kenapa kita tak boleh buka lagi masjid dan sebagainya kan. Itu merupakan bagi saya ada dua perkara. Ya, saya sebagai seorang pengamal perubatan ni melihat satu adalah kita ni antara, kalau kita tengok umat Islam adalah antara yang paling patuh SOP. Orang kata tak pergi masjid, tak bolehlah pergi masjid, betul tak Ustaz? Tapi kalau kita buat itu atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada masa yang sama, ya, kita berikhtiar. Ya, bagi saya peranan kita lah pada hari ini mengorbankan segala keselesaan kita, patuh pada SOP, pakai mask sokmo, cuci tangan sokmo, jarakkan jauh tu untuk mencegah daripada contoh jangkitan COVID ini. Kalau kita buat kerana Allah, maka ganjarannya tadilah berkorban keselesaan kita, kebiasaan kita. Jadi cumanya kita kena berusaha, ikhtiar tu kena betul-betul lah Ustaz. Bukan saja menjaga SOP, tapi kita kena berusaha. Yang meminta pihak yang berwajib pastikan bahawa antara jalannya adalah untuk menjadikan kita dapat vaksin contohnya kan. Ya. Jadi alhamdulillah di peringkat Kelantan ni walaupun dulu kita antara yang terendah mendaftar vaksin, tapi hari ini kita tidak ketinggalan sangat daripada tempat lain walaupun kita masih di bawah, ya, daripada peringkat di seluruh negara. Tetapi ini perkara yang kita kena desak pada pemerintah supaya mereka menyediakan secukupnya, sebab kita nak bersegera balik kepada norma yang dulu, kita boleh pergi masjid dan sebagainya. Dan of course hari ini dengan kesusahan rakyat, ya, yang melata keseluruhannya lah, bagi saya peringkat bukan saja B40 tetapi ya M40 pun turun ke bawah lagi sebab tak cukup pendapatan dan sebagainya, maka kita juga kena berkorban keselesaan orang yang ada, sebab dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. So kita bukan setakat simbol berkorban sembelih binatang tu satu, tetapi juga berkorban keselesaan kita. Dan alhamdulillah saya jumpa Ustaz, ya, dengan kita menyediakan bantuan untuk yang mengibarkan bendera putih. Saya jumpa orang-orang biasa je Ustaz. Hari ni saya dapat WhatsApp, dia sediakan 10 pack makanan Ustaz. Jadi sebenarnya kita berada dalam satu zaman yang paling baik untuk menyelahkan kebaikan, pengorbanan daripada seluruh akar umbi rakyat sampailah kepada pemerintah. Wallahu a'lam. Ya, cantik. Bermakna saya ambil kesimpulannya ialah kita berkorban, tak kira lah kita rakyat biasa, kita pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, kita kena korbankan yang pertama sekali keselesaan. Kita kena ubah cara kita yang selama ni kita selesa, duduk dalam zon yang sangat selesa, comfort zone. Jadi kita kena keluar daripada tu dan katalah tak boleh dah kita nak tunjuk hebat kita ke apa semua, bukan masanya untuk kita nak tayangkan kehebatan apa semua. Kalau ada sedikit kehebatan, sedikit kelebihan yang ada pada kita, maka kita kena salurkan kepada sahabat-sahabat kita di sekeliling, jiran-jiran kita ramai lagi, memang ramai lah setakat ni. Saya pun ada juga terlibat sikit-sikit lah. Tak banyak sangat, tak cekak, takut tak nak keluar rumah pun tak apa nak berani. Betul. Sebab setakat ni saya pun vaksin pun tak panggil lagi untuk cocok ni. Jadi takutlah. Mungkin doktor dah cocok kot? Dah. Saya dah. Dua dos dah. Dua dos. Alhamdulillah. Ustazah kena dah cocok dah? Baru sekali Ustaz. Okey lah. Saya duduk lagi tunggu tak tahu lah lagu mana. Nak pergi ngendeng-ngendeng pun rasa macam tak berani juga nak ngendeng-ngendeng tu. Tak apalah, ada masa mungkin sampailah giliran tu untuk tu apa ni kena cocok insya-Allah. Jadi terima kasih doktor. Kita nak pergi ke ustazah pula. Ustazah ada maksudnya apa, satu lagi nak tanya pengorbanan ustazah ni. Saya gila dah soalan untuk ustazah ni. Anak apa?
Soalan tentang anak-anak ni. Lagu mana pula anak yang kita kata tadi lambang Nabi Ismail sebagai seorang anak tu? Lagu mana anak pula yang kena berkorban? Kalau boleh Ustazah cerita sikit tentang pengorbanan anak. Silakan. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, pengorbanan, bila kita sebut pengorbanan, yang pertama sekali lah ya, kita balik pada tajuk kita, pengorbanan Nabi Ismail. Dia sebenarnya pengorbanan Nabi Ismail ni, Allah Ta'ala telah didik dia dengan bagi satu kekuatan jiwa. Kalau tengah merah-merah lagi tu, kena tinggal di padang pasir dah dengan mak dia. Serupalah juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Ustaz? Ya. Allah Ta'ala lahirkan Nabi kita dalam keadaan yatim. Maknanya Yatim. dalam keadaan yatim. Susah daripada kecil. Nabi Ismail pun gitulah. Sebagai memberi satu ketahanan jiwa kepada Nabi Ismail ini sendiri, Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala jadikan Nabi Ismail ni susah daripada dia lahir. Mana duduk megah-megah, duduk baru lepas lahir tu, duduk di tengah padang pasir dan melalui kesusahan bersama dengan mak dia. Bersama dengan mak Hajar. Jadi kalau kita tengok di sini ya Ustaz, daripada apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah Ta'ala sebut falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Subhanallah. Ayat ni kalau kita hayati, subhanallah, meruntun jiwa kita sendiri Ustaz. Seorang anak yang tak pernah bersama-sama dengan ayah dia. Tak pernah bersama dengan ayah. Masa lahir tu je berkali. Tu pun tak tahu gapo dah. Masa lahir tu je dengan ayah. Tak kenal. Sehinggalah Allah Ta'ala jadikan umur Nabi Ismail ni falamma balagha ma'ahu as-sa'yu. Mana umur dia ni dalam lingkungan 14 tahun ataupun 15 tahun. Umur balik. Masa tu barulah dia jumpa dengan ayah dia. Jumpa dengan ayah. Barulah Nabi Ibrahim mari jemput Siti Hajar dengan anak dia, Nabi Ismail, balik ke rumah dia. 14 tahun Ustaz. Bukan kata bukan 14 hari. 14 hari kuarantin tu sikit sangat. Bukan kerana pisah. Bukan kerana bercerai. Tapi saja-saja ditinggal. Allahu Akbar. Lagu mana perasaan kalau anak-anak lo ni berdepan dengan situasi yang sebegini. Cuba kita bayar. Allah berkali nyopa pak baku kepok tak kena berkali dah. Nyopa 1000 baku berkali pak ayah dia. Tapi disebabkan keimanan dan ketaatan yang total menyeluruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah. Anak yang dulunya ayah dia tinggal tengah padang pasir, susah nak dapat makan ni, susah nak dapat air bersama dengan mak dia. Tiba-tiba umur 14 marinya duduk dengan ayah dia. Mari pula ayah dia raya nak bicara ni. Ismail, ayah ni nak bicara ni. Ayah nak tanya pendapatmu lagu mana? Gapa dia ayah? Aku mimpi je Ustaz. Bukan kata Allah Ta'ala buat turun satu arahan supaya ini azbahuk. Aku ni sembelihmu. Bukan arahan, tapi aku mimpi. Aku mimpi ini arafi manami. Aku ni mimpi semalam. Mimpi gapo ayah? Aku sembelihmu. Subhanallah. Kita dengar ni, ayah ni gila ke? Kalau kena ke?
orang lain lah kata hak Ya. budak-budak lah ni. No. Hmm. Ish ayah ni mimpi percaya. Tapi lagu mana Nabi Ismail terima mimpi ayah dia ni sebab dia yakin mimpi ini adalah satu mimpi yang benar dan ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya 2-3 anak ni Ustaz tak putus dari hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak putus hubungan. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi Ibrahim tanya, "Ma ra'yuk?" Gapo gak pendapat Apa kamu? pandangnya? Mu fikir gapo gak aku mimpi semalam ni? Apa pandangan kamu? Fanzur maza tara. Mu nampak gapo? Hey Ismail. Jawabnya Nabi Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar. Allah, kita dengar ayat ni Ustaz. Berasa gugur, berasa getar hati kita. If'al ma tu'mar. Buatlah. Ayah, buatlah. Saya yakin itu arahan Allah. Ayah buatlah ayah. Allahu Akbar. Subhanallah. Anak-anak lah ni umur 14, 15 duk tengah berat. Alah semaya ko, ibadat apa ko. Kita ni habis kering dah. Tapi nak ayat dengan kekuatan akidah, kekuatan keyakinan, kekuatan keimanan, kuatnya, kukuhnya jiwa anak beranak Nabi Ibrahim ni Ustaz, apa sekalipun kait dengan Allah, apa sekalipun kait dengan Allah, adalah tu hikmah Allah Ta'ala suruh ni. Hak ini mari daripada Allah, ayah. Yakinlah ayah, hak mari daripada Allah. If'al ma tu'mar. Buatlah ayah. Ini arahan Allah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Mu akan dapati aku ni ayah daripada orang-orang yang dapat sabar. Boleh sabar ayah insya-Allah. Sabar dengan segala ujian yang Allah Ta'ala buat mari kat kita ni. Kalau tak sabar lama dah balong ayah sendiri. Marah ke mak dia buat apa bodoh ayah tinggal pada pasir pun. Ini satu contoh tauladan yang terlalu hebat untuk kita Ustaz. Anak beranak Nabi Ibrahim dengan tadi yang Ustaz sebut berkenaan dengan Siti Sarah. Walaupun Ustaz kata timbul sangat, tapi pengorbanan Siti Sarah ni kita kena highlight juga Ustaz. Ya. Dia seorang perempuan, orang tino mana nak madu. Tak. Ni pengorbanan besar ni. Dia mula-mula mari Siti Sarah. Siti Sarah berkorban. Boleh kodoh lah aku tua nak mungkin nikah dengan orang muda ni tinggal aku. Itu kebiasaan yang ada dalam fikiran orang tino lain. Tapi tidak bagi Siti Sarah. Siti Sarah kan korban. Tak apalah, dah mungkin nak sangat kan. Aku rela korban. Satu pengorbanan jiwa, Ustazah Hafiz, Dr. Hafizah sebut sikit tadi, pengorbanan jiwa, pengorbanan sentimen yang ada pada diri seorang wanita. Tak apa, dia kata share pun tak apalah. Asalkan dapat mardatillah, asalkan dapat keredaan Allah Ta'ala. Dan untuk bina satu keluarga yang bahagia Ustaz, ni Ambo nak sambung sikit sebelum tu. Untuk bina satu keluarga yang bahagia. Ada seminit, nak bagi kau Ustazah seminit. Kita kena berusaha untuk mencapai mardatillah. Jadikan keluarga kita keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang mendapat keredaan Allah dan duduklah dalam keadaan buat gapo Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Untuk kita capai mardatillah dan kita bersama dengan keluarga kita ni, bukan setakat lah ni dah kita nak bersama-sama, kita akan bawa semuanya sama berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah Ustaz. Jadi minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, dan insya-Allah kita jadikan semangat pengorbanan yang ada pada usrah Nabi Ibrahim ini terapkan dalam jiwa anak-anak kita, terapkan dalam jiwa kita, dan insya-Allah mudah-mudahan selepas ini kita akan lebih yakin, kita akan lebih mantap keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan lebih sanggup berkorban semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah. Itulah. Dan kita ada masa seminit, 2 minit lagi untuk akhirnya. Nak minta doktor buat rumusan lah apa yang kita cerita malam ni. Ada 2-3 soalan lagi saya nak tanya tapi masa tak ada dah. Jadi minta doktor buat rumusan sikit. Sekadar 2-3 minit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar, para pelayar FB kita pada malam ni, alhamdulillah kita membincangkan satu perkara yang amat penting pada malam ini, iaitu siapa perlu berkorban. Dan kalau kita tengok sebenarnya seluruh lapisan masyarakat, seluruh peringkat umur, bermula daripada dalam keluarga sampailah ke dalam masyarakat, perlu sebenarnya menghayati pengorbanan ini. Kerana hakikatnya inilah satu-satunya antara jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya sentuh seminit Ustaz tentang persoalan antara orang yang perlu berkorban juga pada zaman ini adalah orang-orang yang ada ilmu, Ustaz. Dengan sama ada pengorbanan itu dalam dia mendalami ilmu dia, sebab akhirnya orang yang ada ilmu ni adalah mewarisi Nabi kan Ustaz, Betul. Al-ulama warasatul anbiya. Dia yang kena menyampaikan ilmu-ilmu daripada dulu-dulu tu sampailah kepada akhir, yang mana ilmu tu akhirnya ilmu yang benar adalah yang hak, Ustaz. Jadi kita boleh contohi wanita-wanita di luar sana. Kita tahu bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh orang yang berilmu. Di zaman Nabi ni Ustaz, dia membuat satu revolusi, yang mana wanita yang asalnya mereka lah dibunuh kerana orang masa tu melihat wanita itu adalah pembawa celaka dan sebagainya. Tetapi Islam datang sebenarnya memerdekakan, menaikkan taraf wanita ini untuk menjadi obor. Jadi akhirnya orang yang bawa ilmu ni Ustaz, dia juga ada risiko. Dia kena benar dengan ilmu dia. Saya amat tabik spring lah kepada kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang akhirnya kerana mempertahankan kebenaran sampai sanggup dipenjara. So hari ini Ustaz, kita tak pernah jumpa Ustaz kumpulan-kumpulan cendekiawan ilmu yang mewakili persatuan-persatuan, sama ada persatuan perubatan, persatuan perubatan biasa, persatuan perubatan pakar. Saya ambil contoh daripada orang yang berilmu dalam bidang perubatan. Tak pernah sebanyak ini mereka memberikan pandangan kepada kerajaan. Dan of course mereka berisiko Ustaz. Jadi saya tabik spring kepada orang-orang berilmu pada zaman ini, yang mana mereka benar dengan ilmunya dan mereka perlu mencerahkan masyarakat supaya masyarakat ini bersifat terbuka, tahu mana yang betul dan tak betul dengan panduan ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan kita. So kita boleh bayangkan dengan semangat korban ini, akhirnya kalau kita boleh tadi merasai, menterjemahkan pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim ini, yang akhirnya pengorbanan itu bukan untuk dalam keluarga je Ustaz kan. Dia perlu dibawa kepada masyarakat, akhirnya untuk menegakkan yang betul dan supaya yang tak betul itu akan terbenam dengan kebenaran yang dibawa oleh pembawa-pembawa obor kebenaran ini, bermula daripada rumah sampailah ke dalam masyarakat. Jadi mudah-mudahan kita menjadi generasi yang berkorban untuk membenarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita merayakan Hari Raya Korban tahun ini dengan semangat pengorbanan yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada doktor. Dan itulah pengorbanan sebenarnya. Bila kita kecek nak royak ni mudah, tapi benar-benar untuk nak berkorban tu memang payah sangatlah. Bila nak berkorban, dia akan mari tu ada cabaran-cabarannya. Sebagaimana tadilah yang rengek-rengek gini pun ada cabaran dah. Nak buat program wakaf ni pun ada cabarannya, cabaran internetnya, nak masuk tak bolehnya. Kalau kita berhenti setakat tu, maka habis. Tapi ustazah tadi, alhamdulillah, dia terah juga, akhirnya dia berjaya. Jadi begitulah dalam pengorbanan ini mesti ada cabaran-cabarannya, mesti ada risiko-risikonya, terutama sebagaimana yang doktor kata tadi,
risiko dah. Lekat dah Ustaz ya. Lain. Tak tahu lagu mana ni. Okey, ada balik. Jadi itulah, terima kasih banyak-banyak kepada dua panel kita pada malam ni yang hebat-hebat, yang telah memberikan sesuatu yang rasanya cukup benar dah kalau untuk kita nak hayati, untuk kita nak amalkan. Jadi terima kasih sekali lagi dan kita nak berhenti setakat tu, dan untuk pengetahuan semua bahawa program kita ini berlangsung 2 kali seminggu, iaitu pada malam ni, malam Ahad, malam Isnin ni, daripada malam hari Selasa, malam Rabu. Dan malam Rabu ni kita tak buat lah sebab kita hari raya. Kita akan jumpa pula pada 25 hari bulan dengan ahli panelnya yang hebat, iaitu Ustaz Ni Umar. Ustaz Ni Umar, Ni Abdul Aziz, yang akan bercerita tentang apa yang kita sebut sikit tadi, yang Ustazah sebut sikit tadi, yang doktor sebut sikit tadi, iaitu ahsanu amala, tentang amalan yang baik, yang terbaik, kerja buat yang terbaik. Nak cerita tentang ahsanu amala, kerja buat yang juru. Jadi sama-sama kita ikuti nanti pada hari Selasa, hari Ahad 25 hari bulan Julai ni nanti, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Kita berhenti setakat tu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير